Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور أنوار وسير أسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى شيخنا شيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهكنا في الدين وعلمنا في التأويل يا كريم يا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah, pertama sekali kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi yang mulia ini dapat kita berkumpul sama-sama. Kita lapangkan sedikit waktu kita. Pertama sekali saya mohon maaf, lama tak ada live kan. Hari ni baru dapat kita sambung semula pengajian kita. Hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan bulan Ramadan. Sebelum ni kurang sihat sikit, demam. Ni pun adalah sikit-sikit ni doakan. Semoga kita semua insya-Allah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesihatan yang sempurna, dan Allah Ta'ala menerima amal ibadat kita insya-Allah. Kita baru masuk hadis berkaitan dengan bulan Ramadan, kelebihan bulan Ramadan. Sebelum ini kita telah syarahkan berkaitan dengan berapa perkara, dan hari ini kita sambung pada hadis yang pertama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila an qala. Yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman radhiyallahu anhu. Salman yang mana ni? Sebagian para ulama mengatakan adalah daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan tentang baginda Nabi berwasiat kepadanya dan secara umumnya kepada kita semua berkaitan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka para ulama mengatakan menjadi sunnah baginda Nabi SAW. Berdengung sikit, tahulah hidung sesama sikit, bahawa baginda Nabi SAW apabila datang sahaja bulan Ramadan maka telah berwasiat, wabil khusus kepada Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, wabil umum adalah kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwasiatkan oleh baginda Nabi kita dah terangkan pada awalnya. Nabi menceritakan tentang bulan Ramadan ni adanya Lailatul Qadar, dan di dalam bulan Ramadan ni juga pada siang hari difardukan berpuasa, dan pada malam hari disunatkan kepada kita untuk bertarawih. Kita baca sedikit syarah daripada Maulana Zakaria, Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan juzuk pertama ataupun berkaitan dengan perenggan pertama berkaitan dengan hadis
berkenaan bulan Ramadan ini, yang mana kita dah bacakan bahawa mereka yang melakukan amalan fardu pada bulan Ramadan, maka akan diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala seumpama dia melakukan 70 kali fardu selain daripada bulan Ramadan. Dan mereka yang mengamalkan amalan sunat pada bulan ini, dikira pahalanya seumpama melakukan amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Macam mana nak faham benda ni? Sebahagian para ulama mengatakan, kalau kita lihat di dalam beberapa kitab, antaranya ketika tuan guru saya, ini Tuan Guru Haji Razali bin Ibrahim, mensyarahkan kitab Muniyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fattani rahimahullahu ta'ala. Ini kita nak faham betul ni, apa yang diganjarkan oleh Allah Ta'ala. Secara logik akalnya nanti kita akan ceritakan. Okay. Pertama, mereka yang melakukan amalan sunat akan diberikan seumpama melakukan amalan fardu. Apa beza amalan sunat dan fardu? Para ulama mengatakan, kata Tuan Guru saya dan beberapa syarahan para ulama, solat sunat ini, solat sunat, kita bagi contoh, solat sunat fardu subuh, solat sunat subuh, yakni qalbiyah subuh, ataupun solat sunat fajar, yakni solat sunat yang dilakukan sebelum melakukan solat fardu subuh. So, solat sunat subuh dengan solat fardu subuh, solat sunat subuh dengan solat fardu subuh, berapa rakaat kedua-duanya? Kedua-duanya 2 rakaat. Akan tapi nilai diniatkan di antara 2 amalan ini, dengan diniatkan di dalam 2 rakaat dengan niat usolli sunnatan fajar ataupun usolli sunnatan subhi, dengan beza dengan mereka yang solat usolli fardu subhi, yakni dengan solat sunat solat fardu subuh. Beza dia apa dia? Mereka yang melakukan amalan sunat nak menyamai dengan amalan fardu, walaupun 2 rakaat yang sama, jumlah yang sama, akan tapi berbeza niat. Beza dia, mereka yang melakukan sembahyang sunat subuh, kalau nak menyamai dengan solat fardu subuh, kena melakukan 70 kali solat sunat subuh tersebut, barulah menyamai 2 rakaat solat fardu subuh. Jelas? Maknanya apa? Mereka yang melakukan 2 rakaat solat sunat subuh dengan solat fardu subuh 2 rakaat, memang 2 rakaat yang berbeza, tapi nilai pahalanya adalah solat fardu subuh adalah gandaan 70 kali solat sunat. Bila digandakan solat sunat tadi 70 kali, maknanya seumpama melakukan 2 rakaat sebanyak 70 kali, barulah menyamai 2 rakaat solat fardu subuh. Walaupun 2 rakaat yang sama, ataupun 2 rakaat jumlah yang sama, akan tapi ganjaran yang berbeza. Dan Nabi sebut dalam riwayat ini, dan mereka yang melakukan amalan fardu, maka dia akan seumpama dia melakukan 70 kali amalan fardu. Allahu Akbar. Nak faham macam mana Ustaz? Tadi nak amalan fardu, amalan sunat nak menyamai amalan fardu, kena ganda 70 kali. Kalau 2 rakaat sembahyang sunat, maka digandalah 2 rakaat, bukan 70 rakaat. 70 kali ganda ni 2 kali 70, barulah menyamai 2 rakaat solat fardu. Dan mereka yang melakukan solat fardu pada bulan ini digandakan 70 kali pula fardu. Maksud dia apa? Tadi dah 2 rakaat kali dengan 70, boleh dah dapat 1 amalan fardu. Dan 1 amalan fardu ni digandakan lagi 70 kali, barulah dapat amalan fardu yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Tadi fardu di selain pada bulan Ramadan, kali ini Nabi sebut di bulan Ramadan diganda lagi 70 kali. Allahu Akbar. Tak tahulah berapa jumlah dia. Tadi dah 70, diganda lagi 70 kali. Maksud dia apa? 70 kali sembahyang sunat tu digandakan lagi 70 kali, barulah dapat pahala amalan fardu. Dan bahkan mereka yang melakukan amalan fardu, mereka tidak meninggalkan amalan fardu, sembahyang fardu subuh, fardu zuhur,
Fardu zuhur ini 70 kali ganda lagi ditambah. Seumpama melakukan 70 kali zuhur, satu waktu zuhur, satu waktu subuh yang kita lakukan pada hari ini, macam tadi subuh tadi kita lakukan adalah 70 kali ganda. Seumpama kita melakukan 70 kali semayang solat subuh, fardu subuh. Dan mereka yang melakukan solat fardu subuh tadi dengan berjemaah, digabung dengan hadis Nabi lagi, mereka akan digandakan seperti yang kita maklum paling sedikit, akan digandakan sebanyak 27 kali ganda. Kita nak sebut 20 semayang berjemaah bukan dapat pahala 27 Nabi sebut digandakan 27. Sebab setiap rukun yang kita lakukan, sama ada dia rukun fi'li, rukun qawli ataupun rukun qalbi, ketiga-tiga rukun ini yang meliskan rukun saja ada 13. Setiap rukun dia ada 4 kan dalam semayang ni. Pertama, apa dia? Pertama, nak sahkan semayang kita adalah syarat sah. Yang kedua adalah rukun solat, syarah sah solat, rukun solat, sunat ab'ad dan sunat hayat. Sunat dituntut dalam semayang dan sunat tidak dituntut. Bila dilakukan empat perkara ni secara sempurna, setiap daripada perkara-perkara ini ada pahala tersendiri. Sebagai contoh, mereka yang berdiri dalam sembahyang, pahala untuk berdiri dalam sembahyang saja berbeza dengan pahala rukuk. Berdiri pada rakaat pertama berbeza dengan berdiri pada rakaat kedua. Dia ada pahala khusus. Maka setiap pahala ni diganda dengan 70, diganda dengan 27 kali ganda. Allahu Akbar. Dan mereka yang melakukan secara berjemaah adalah digandakan 70 kali fardu. Tadi dalam pahala sunat tadi, seumpama nak dapat satu fardu 70 kali sunat, maka dilakukan fardu pula diganda 70 kali fardu dan diganda dengan 27 kali ganda lagi kerana melakukan berjemaah. Banyaknya gandaan Ustaz. Banyaknya pahala Allah Ta'ala nak beri pada kita. Betapa murahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memberi kepada kita ini, dan betapa jahil, betapa kerdilnya kita ini dan lemahnya kita ini. Yang paling tinggi apa? Jahil lah. Kita ini tidak mengetahui dan tidak menghargai pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang cakap, lah, siapa cakap Ustaz? Tak tahulah. Ada yang pernah maklumkan kepada kita, ada yang pernah berhujah mungkin kepada kita ini, yang mengatakan apa? Ustaz, saya berpuasa, saya bertarawih. Dan ni sementara kita sebut tarawih ni. Tarawih ni tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang melihat live ini, sama ada tengah live ataupun nanti rakaman nanti, solat sunat tarawih ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya ada di dalam bulan Ramadan sahaja. Selain daripada bulan Ramadan tidak ada solat sunat tarawih. Para ulama menyebut berpuasa kita di dalam bulan Ramadan, perkara yang sama, puasa bentuk yang sama, berlapar, berbuka, kita dapat lakukan ia di selain daripada bulan Ramadan. Tapi tak dapat fardu lah, dapat buat sunat, tapi sama. Akan tapi niatnya sunat. Tapi melakukan amalan tarawih selain daripada bulan Ramadan tidak ada. Walaupun dia semayang sunat, tak ada bulan lain, dia khususkan pada bulan Ramadan sahaja. Sehingga para ulama sebahagiannya mengatakan bahawa mereka yang berpuasa ni, sebahagian ulama mengatakan maksud dia di sini penekanan tentang tarawih ini. Bukan saya kata wajib, akan tapi sebahagian para ulama mengatakan seumpama mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan ini, apabila mereka tidak bertarawih pada malamnya, tidak lengkap baginya Ramadan. Seumpama dia tidak menjalani bulan Ramadan, sama je dia dengan bulan lain. Maksud dia tidak tahu kelebihan dan tidak ada beza di antara dia berada pada bulan Ramadan dan berada pada bulan-bulan yang lain. Seumpama dia tidak menghargai bulan Ramadan. Ini penting ni nak faham ni. Dan mereka yang melakukan amalan ini, sebahagiannya mengatakan tadi saya sebut tentang pahala 70 kali. Nak dapat satu fardu ganda 70 kali sunat.
Ganda 70 kali sunat. Kalau 2 rakaat tadi 70 kali 2 rakaat tadi dilakukan, barulah sama dengan satu fardu. Dan satu fardu yang dilakukan di dalam bulan Ramadan digandakan sebanyak 70 kali. Seumpama kalau kita lakukan solat fardu subuh sekali, yakni subuh tadi, seumpama kita melakukan 70 kali solat fardu subuh, kalaulah dilakukan secara berjemaah, paling kurang diganda lagi 27 kali. Sebagai orang kata, ustaz, kalau macam tu tak ikhlas lah. Saya buat ni kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak sebut kat sini, para ulama tasawuf, khususnya al-imamuna al-Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ataupun nama kurniahnya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala Al-Hujatul Islam, nyatakan dalam syarah, para masyayikh kita mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin, yang mengatakan bahawa Imam Ghazali mengatakan bahawa mereka yang bertakluk kepada fadail, bertakluk kepada ataupun berpaut hatinya dengan amal kerana kelebihan amal itu berbentuk akhirat. Maksudnya yang kita yakin ni bukan dapat kepentingan dunia, tapi kita mendapat kepentingan akhirat, dan janji itu dijanji sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun dinamakan dalam istilah dalam bahasa Arab atau istilah dalam ilmu ini dinamakan ihtisab. Ihtisab ni apa? Meyakini ataupun berharap akan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan janji-janji manis manusia. Janji-janji manis manusia ni dah penat dah kita harap. Tapi kita nak yakin kat sini apa? Janji-janji Allah. Dinamakan ihtisab. Maka mereka yang berihtisab, sebagai contoh ini, mereka yang meyakini bahawa rajin ni buat solat fardu subuh secara berjemaah, solat fardu zuhur secara berjemaah, sebab dia tahu gandaan-gandaan ini. Dan gandaan-gandaan ini pula diberitahu oleh baginda Nabi SAW sebagai wasilah perantara untuk kita tahu ilmu tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang melakukan amalan kerana fadail, kerana kelebihan, dikategorikan sebagai ihtisab. Dan ihtisab ini mengharapkan janji-janji ataupun mengharapkan kelebihan-kelebihan daripada Allah Ta'ala juga. Sebahagiannya para ulama menyebut itu juga dikira ikhlas. Dapat? Bukan ustaz cerita syurga, cerita pahala, tak ikhlas. Menceritakan tentang perkara tadi dan memberitahu kelebihan perkara tadi dan melakukan untuk mendapatkan kelebihan tentang amalan tadi, lebih-lebih lagi adalah kelebihan yang berbentuk ukhrawi, kelebihan berbentuk akhirat, maka itu juga dikategorikan sebagai ikhlas. Itulah medan pertama menjadi tabiat fitrah manusia. Sebagian para ulama mengatakan sebab apa? Allah Ta'ala menetapkan janji begini, janji begini. Kamu baca suratul Mulk sebelum daripada tidur, maka akan diangkat siksa kubur baginya. Bagi mereka yang membaca Al-Mulk sebelum tidur, diangkat siksa kubur. Kenapa Allah Ta'ala beri, Nabi beri kelebihan ini? Dan daripada hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana menjadi tabiat fitrah, yakni kebiasaan diri manusia itu mengharapkan kelebihan terhadap sesuatu perkara. Sebagai contoh, kita bekerja. Satu orang, tak ada orang yang bekerja tanpa ada niat dalam hati dia untuk mendapatkan kelebihan ataupun mendapatkan imbuhan, timbalan ataupun mendapatkan imbalan daripada apa yang dilakukan ataupun mendapatkan hasil. Apa dia? Gaji daripada pekerjaan dia. Kenapa tadi? Kerana apa? Dengan gaji tadi dia dapat kelebihan duit tadi. Dengan kelebihan duit tadi dapatlah dia bina rumah yang baik, dapatlah sediakan kelengkapan nafkah keluarganya. Semua kelebihan-kelebihan ini dituntut oleh manusia sebab apa? Sebab menjadi fitrah dia. Dan mereka yang mengatakan begitu, hakikatnya sebenarnya melanggari tabiat kebiasaan manusia. Habis ustaz, macam mana Rabi'atul Adawiyah? Ada orang berhujah dengan kalam Rabi'atul Adawiyah yang mengatakan pernah dikisahkan oleh Imam Ghazali juga di dalam Mukasyafatul Qulub.
bahawa Rabi'atul Adawiyah membawa di tangan kanannya api, tangan kirinya air. Bila ditanya kenapa Rabi'atul Adawiyah ini, Rabi'atul Adawiyah ni adalah Rabi'ah tu 4. Al-Adawiyah adalah anak kepada Al-Adawi. Nama bapa kepada Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah adalah Adawi. Maka gelaran Rabi'ah kerana apa? Kerana dia adalah anak keempat daripada keluarganya. Saya tak nak cerita lebih lah tentang Rabi'atul Adawiyah. Itu biodata dia. Dan dia seorang ulama', bahkan dia juga muhaddith ataupun musnidah. Ulama' hadis dalam kalangan wanita. Para ulama' menafsirkan apa kalam Rabi'atul Adawiyah. Dia berjalan di jalan, kemudian dia kata, aku ingin membakar syurga bagi mereka yang berhajat melakukan amal kerana syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku nak bakar syurga. Bagi mereka yang melakukan amalan kerana takutkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, aku nak padam api neraka. Kerana buat tangan kanan dia api, dia bawa tangan kiri dia lagi air. Para ulama' menyebut apa maksud Rabi'atul Adawiyah. Ini adalah kalam para ulama' sebut menandakan tauhid di dalam hatinya. Maksud dia apa? Tidak lagi terkesan dengan makhluk yang ada di hadapan dia. Sehingga bukan sahaja kehidupan dia, bahkan setiap amalan yang berbentuk ukhrawi pun hanyalah semata-mata untuk mendapat imbalan, mendapat segala apa yang diberikan daripada hasil amalan tadi, melainkan dia tidak mengharapkan kelebihan-kelebihan ukhrawi, bukan dunia dah, ukhrawi. Kita kadang buat amalan ni nak dunia juga kan. Ustaz nak selawat sikit ni, mudah sikit rezeki saya, mudah sikit dapat kerja, dapat jodoh. Ada lagi rasa nak dunia tu. Para awliya, wali-wali Allah ni tak selera dah. Walaupun diberikan akhirat, dia tak selera dah. Barulah dinamakan mencari adat. Ataupun mereka ini telah menempuh kurang daripada tabiat ataupun berlawanan dengan tabiat manusia. Sebab apa? Amalan mereka juga mencari adat daripada kita. Sebagai contoh, mencari adat apa dia? Kita kebiasaan adat malam tidur. Tidur lepas isyak dah tidur. Kan? Lagi setengah jam, sejam ni, mujurlah Ramadan ni bangun sahur. Kalau tak sahur tu 5 minit, 3 minit sebelum zuhur tu, alhamdulillah, sebelum zuhur pula, sebelum subuh tu bangun dah. Tapi tak sempatlah semayang malam. Tapi bagi awliya, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mencari adat bertentangan, opposite dengan adat kita, dengan tabiat kita. Apa dia? Mereka tengah malam tidak tidur, mereka baca Quran. Mereka dirikan malam mereka dengan qiyam mulail, qiyam al-lail, yakni membangunkan malam mereka dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelebihan yang diberikan kepada mereka juga mencari adat. Lepas tu kita lihat mereka ni ada yang kisah berjalan atas air dan sebagainya. Jangan percaya dengan kelompok yang ingkar atas karamah para awliya. Maksud dia, karamah ni tu nama dia keramat lah. Bahasa kita panggil keramat. Sebutan yang betul karamah, kemuliaan. Maka kerana mencari adatnya beliau ataupun wali-wali Allah ini, bahawa Allah beri perkara yang mencari adat juga pada mereka. Begitu juga amalan mengharapkan pada sudut hati mereka. Hati mereka juga mencari adat. Apa dia? Tidak lagi mengharapkan segala apa yang walaupun ia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ganjaran-ganjaran selain daripada Allah, maka mereka tidak selera. Mereka menerima. Bukan kata Rabi'atul Adawiyah kalau Allah Ta'ala nak beri di syurga, dia nak bakar syurga tu, tak. Tapi dia akan terima. Tapi bukan itu maksud dia. Bukan itu aim, tujuan dia. Tujuan dia adalah semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dia kadang-kadang mengaji tasawuf tak habis kan. Takut tasawuf ke tasawuf ke tak tahulah. Para ulama sebut, kita nak menggapai darjat seperti awliya itu, maka kita kena mengikut tata tertib jalan manhaj yang dijalani, yang diamalkan oleh para awliya, wali-wali Allah itu sendiri. Pada awalnya mereka ini untuk mengeluarkan, kita ni dah biasa dengan kelebihan dunia. Untuk keluarkan kelebihan-kelebihan dunia yang ada di dalam hati kita ini,
para ulama sebut bagaimana caranya, dengan kita membawa kelebihan-kelebihan kehidupan akhirat di dalam hati kita. Bagaimana kita nak keluarkan di dalam hati kita ini, para ulama sebut kesempitan dunia ini, kepada kita nak bawa keluasannya alam akhirat nanti. Bagaimana kita nak keluarkan sempit dunia dalam hati kita ini untuk masukkan keluasan akhirat di dalam hati kita. Dapat semua Maka kelebihan yang kita ceritakan ini untuk apa? Adalah untuk mendatangkan permulaan ikhlas itu sendiri. Jelas Saya nakalkan yang terakhir, dikisahkan juga oleh para ulama, antaranya di dalam Ihya Ulumuddin, juga Mukasyafatul Qulub, juga berapa kisah awliya ataupun kisah anbiya juga pernah diriwayatkan tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam bersama dengan Zulaikha, kan? Zulaikha, yang mana pada awalnya dirawikan, dikisahkan kepada kita bahawa pada awalnya cintanya Zulaikha ini kepada Nabi Yusuf alaihi salam kerana kelebihan yang ada pada Nabi Yusuf alaihi salam. Apa dia kelebihan yang ada pada Nabi Yusuf? Ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan para ulama sebut ketampanan Nabi Yusuf ini juga, para ulama sebut bukan saja dia tampan pada tampan wajah zahir, tetapi tampan juga ia pada akhlak. Nabi Yusuf juga hebat pada akhlaknya. Nabi Yusuf AS menjadi fitrah kita juga, tabiat kebiasaan kita. Kita terkesan, para ulama sebut kerana 3 perkara. Pertama adalah kerana rupa paras, kecantikan seorang tadi. Maka kita akan terkesan dengan perkara tadi. Yang kedua, kita akan terkesan dengan akhlaknya orang tadi. Maksud dia, baiknya dia, perkataannya dia, percakapan dia yang lembut pada kita, layanan dia yang baik pada kita, maka kita akan terkesan dengan dia. Dan yang ketiga, para ulama sebut kerana seorang tadi berbudi kepada kita. Kita terkesan dengan seorang tadi, minat, sayang, cinta pada orang tadi, 3 perkara. Sebab 3 perkara para ulama sebut. Sama ada ia kerana cantik rupa paras dia, ataupun yang kedua kerana akhlaknya, dan yang ketiga kerana dia pernah melakukan suatu perkara yang baik terhadap kita, ataupun berbudi kepada kita. Maka terhutang budi ini, maka terpautlah hati kita kepada dia. Maka para ulama sebut salah satunya adalah milik Nabi Yusuf AS. Rasulullah ada 3 perkara ni. Saya tak nak cerita panjang bab tu. Nabi Yusuf AS pada awalnya, dia ceritakan jatuh cintanya Zulaikha alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam kerana cantiknya dia dan kerana akhlak dia. Maka para ulama sebut ketika pada awalnya, dalam riwayat, apabila telah kenal Allah Subhanahu wa taala, maka pada suatu ketika Nabi Yusuf alaihissalam mendatangi Zulaikha alaihissalam pada malam hari. Untuk apa? Untuk bersama dengannya. Ni dalam riwayat. Maka Zulaikha menyebut pada Nabi Yusuf alaihissalam, "Wahai Yusuf, boleh tak kita postpone, kita tangguhkan hari malam besok?" Maka Nabi Yusuf alaihissalam biarkan. Boleh tak, ni masalah. Maka bila pergi malam besok, sama juga minta postpone malam ketiga. Maka dalam riwayat yang lain juga ada mengatakan, bila minta malam, dia kata siang. Zulaikha kata, Nabi Yusuf, wahai Yusuf, kita buat siang lah. Kita bersama siang. Bila minta siang, dia minta malam pula. Bertangguh pula. Sedangkan itulah nikmat dalam tabiat manusia, dalam berkehidupan, berkeluarga. Maka ditanya oleh Nabi Yusuf AS, berlalu 3 kali perkara tadi. Diminta tolak 3 kali. Maka Nabi Yusuf tanya pada Zulaikha, "Wahai Zulaikha, kenapa kamu menolak tawaran aku?" Maka dijawab oleh Zulaikha, "Wahai Yusuf, pada awal aku mengenal engkau, aku tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya mengenal kecintaan kepada engkau kerana cantiknya engkau, kerana baiknya engkau. Aku tidak mengenal Allah, yakni zat yang memberikan kecantikan kepada engkau, zat yang memberikan akhlak kepada engkau. Maka setelah aku bertemu dengan engkau,
Aku mendampingi kau, aku mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanggungjawab suami, tanggungjawab orang yang rapat, yang kita sayang. Sepatutnya kalau kita sayang pada seorang tadi, tanggungjawab kita adalah mengenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh Zulaikha, maka apabila aku mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku lebih cinta, lebih sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga aku nak setiap waktu aku ini dihabiskan dengan beribadat, yakni bermunajat, berbisik-bisik, yakni menghabiskan waktu aku ini bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bersama dengan makhluk. Perantaraan apa? Ini perantaraan kepada kelebihannya makhluk, yakni Nabi Yusuf alaihissalam, dengan kelebihan tadi mengenalnya Zulaikha tadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga diriwayatkan oleh Al-Habib Hasan Al-Mudar hafizahullahu ta'ala, kisah tentang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mungkin ni kisah ni menjadi yang terakhir lah dalam tazkirah kita, kuliah subuh kita ini, yang mana diriwayatkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada seorang pemuda syabab sangat mencintai Sayyidina Umar. Maksud mencintai, dia kagum, dia takjub dengan Sayyidina Umar. Macam kita ni jadi idola kita lah, menjadi panutan kita. Macam kita zaman sekarang ni, antara ulama besar hebat Al-Habib Umar bin Hafidh hafizahullahu ta'ala, yang dalam hafalannya menghafaz 100,000 hadis ke atas. Sebahagian para ulama mengatakan 250,000 hadis dia telah hafaz, dengan mendapatkan gelaran daripada para ulama dalam bidang hadis Al-Hafidh, yakni menghafaz 100 ke 250,000 hadis. Ada orang kata, ustaz, bukan 250, 100 sama je, 100 ke 250. Apa yang dimaklumkan pada kamu mungkin 100, tapi yang sampai kepada saya 250. Maka saya lebih meyakini dengan apa yang dikisahkan oleh guru-guru saya berbanding apa yang saya dengar daripada orang-orang biasa ataupun kawan-kawan saya sendiri. Saya kena yakin dengan guru-guru saya. Dia sebagai orang, kadang dia nak kuatkan pandangan dia, dia tolak pandangan orang lain pula. Itu terpulang lah nak ambil pandangan yang mana. Saya lebih mengambil pandangan 250,000. Itu saya punya pasal lah. Bahasa mudah dia, bahasa orang muda dia. Bukan marah tu, tegas sikit. Al-Habib Umar macam kita, kita takjub. Zaman itu juga pemuda takjub dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Satu orang syabab, satu orang pemuda. Maka apabila mengenal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar mendidik pemuda ni tadi. Dia selalu datang kuliah tausiah, ceramahnya Sayyidina Umar, selalu mendampingi Sayyidina Umar. Akan tapi satu waktu dia mula menjauhi daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka disedari oleh Sayyidina Umar, macam kita lah, orang selalu dengan kita kan, tiba-tiba tak ada, terasalah sikit. Maka ditanya, sedangkan budak ni banyak membantu, selalu jadi pembantu benda Sayyidina Umar. Maka ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jumpa dengan pemuda ni, ditanya oleh Sayyidina Umar, ya ghulam, wahai budak, mana kamu pergi selama ni? Kamu dah lama tak datang bertemu dengan aku, tak melazimi, tak biasa dengan aku lagi. Maka dijawab oleh pemuda ini, wahai Umar, wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, sewaktu aku mengenal engkau, wahai Umar, kau yang paling hebat yang pernah aku tahu. Pada zaman ini engkau lah paling hebat. Akan tapi setelah aku mengenal engkau dan kau membawa aku mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah lebih hebat daripada Umar. Dia kata macam tu dengan Sayyidina Umar. Bila aku mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah Ta'ala dengan berkat siapa? Sayyidina Umar lah. Maka bila aku mengenal Allah, ternyata Allah lebih hebat daripada Umar. Allah lebih cantik daripada Umar. Allah lebih maha mendengar daripada Umar. Maka aku lebih cinta kepada Umar. Maka tersenyum Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tersenyum Sayyidina Umar. Maksud untuk menyampaikan seorang tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tercapai. Bukan kepada kita, akan tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu guru-guru mereka mengajarkan seorang tadi bukan untuk datang kepada diri dia, kan, tapi untuk datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendatang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bukan cinta kepada ustaz tok guru tadi. Cinta sangat dengan tok guru ni, takluk apa saja dia cakap betul aja. Dan kalam tok guru ni para ulama sebut
sebelum dia mengatakan suatu perkara tadi, walaupun pada zahir pada awal kita dengar salah, sebaik-baiknya kita tabayun, selidik dulu. Takut apa yang kita dengar tadi kita yang salah dengar ataupun kita salah faham apa yang dia cakap. Tapi tidaklah darjat mereka ini maksum seperti para rasul. Maka hakikat kepada guru, tasawuf kepada guru yang dia perlu pegang adalah apa? Dia tidak boleh membawa makhluk, membawa manusia, membawa anak-anak murid dia, membawa mereka yang mengaji dengan dia kepada diri dia. Tapi membawa kepada yang pemilik pada ilmu yang diberikan pada dia. Siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'lam. Jadi dengan meyakini kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, antara dia amalan yang lain apa yang kita boleh lakukan adalah amalan sunat, bukan saja tarawih, tapi para ulama sebut yang menjadi tuntutan pada zaman dan kondisi umat zaman sekarang ini adalah sedekah kita sendiri. Iaitu wakafnya kita, harta kita. Sebagai contoh di madrasah kita nak buat wakaf ni kan, Tuan Usi, Tuan Zul kita dan juga jawatan kuasa semua nak buat tabung dah. Kalau kita tengok, maka pakat-pakatlah kita menyumbang wakaf. Maka amalan tadi, RM1 yang kita sedekahkan, kita wakafkan, walaupun pahala tadi sunat, para ulama sebut digandakan pada amalan fardu. Bahkan kalaulah madrasah memang memerlukan sumber ataupun memerlukan dana, memerlukan wakaf ataupun duit daripada kita ini, dan kita wakafkan, kita hadiah sedekahkan kepada madrasah, maka ada kalanya ia menjadi wajib pula, kerana kita berikan tadi kerana tuntutan, sebagai contoh nak bayar bil ataupun nak sempurnakan majlis-majlis ilmu di dalam madrasah, ataupun untuk membaik pulih. Baru ni nak buat apa? Tempat tunggu student kan, pelajar-pelajar tu, saya lupa apa nama dia. Nak buat tu wakaf untuk tempat berteduh orang nak naik bas dan sebagainya. Kalau perkara tadi memang dituntut, maka sebahagiannya para ulama sebut ada kala menjadi wajib, ada kala juga dapat peluang kita mendapat pahala wajib juga. Selain pada zakat, maka sedekah itu juga ada kalanya boleh menjadi wajib. Kerana apa? Kerana tuntutan maslahat ammah, kerana tuntutan masalah umum yang menuntut pada adanya perkara tadi memerlukan dana ataupun memerlukan hadiah sedekah daripada kita kepada pihak tertentu, terutamanya madrasah. Maka dengan perantaraan madrasah lah kita dapat pahala-pahala ini. Bukan madrasah yang berhajat pada wang kita, kita yang berhajat pada madrasah untuk salurkan wang kita ini tadi. Kalau tidak ada madrasah, tidak ada masjid, tidak ada majlis ilmu, tidak ada tabung-tabung tahfiz, tidak ada tabung-tabung masjid, tidak ada tabung wakaf dan sebagainya, maka tidak ada jalan untuk kita mendapat pahala sedekah itu sendiri. Sebenarnya kitalah yang berhajat. Sebab apa? Sebab sedekah kita inilah yang kita akan perolehi. Maka samalah para ulama sebut, kalau digandakan RM1 tadi dengan 10 kali ganda, maka di bulan Ramadan dia jadi 70 kali ganda. Maka para ulama sebut 70 kali ganda, diganda 10 kali lagi. Sebab apa? Hadis yang khusus tentang sedekah, mereka yang membelanjakan satu, maka akan digandakan, kata Nabi, sabda Nabi, dengan 10 kali ganda. Maka bulan puasa digandakan 70 kali ganda. Kerana apa? Mendapat pahala fardu. Maka kalau dikira melalui jumlah wang, seumpama RM1 kita belanjakan, maka akan pulangan-pulangan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita di dalam bulan puasa ini dengan 70 kali ganda, seumpama RM70 akan berbalik kepada kita, bahkan diganda dengan 10 kali. Maka dia apa? Para ulama sebut diganda 70 kali tadi, diganda dengan 10 kali lagi. Maka 70 kali 10, maka kita akan dapat RM700. Maka RM1 yang kita belanjakan seumpama mendapat RM700. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'lam. Jadi apa yang kita dengar pada hari ini, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kekuatan pada diri saya yang bercakap ini, untuk saya amalkan apa yang saya sampaikan. Dan pada semua yang mendengar di Facebook Live ni, jangan terkesan dengan tengok, oh tak ramai pun orang tengok ustaz ni, tak popular. Tak apalah, orang tak kenal pun tak apa. Yang penting mereka yang mendengar daripada kalam yang saya sampaikan, mudah-mudahan saya mendapat pahala jariah, pahala
yang berterusan. Mungkin saya tak mampu untuk memberikan sumber kewangan saya untuk membantu madrasah, akan tapi saya membantu pada sudut ilmu, sudut pengimarahan masjid. Semoga ia menjadi jariah kepada saya, yang ini menjadi jariah pahala yang berterusan insya-Allah. Al-ilmun yuntafa'u bihi, yakni ilmu yang beri manfaat kepada dia. Semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk kita amalkan hadis Nabi ini, dan kita dapat sampaikan pada orang lain, dan seterusnya menjadi iktibar kepada kita insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala, yang buruk, yang lemah daripada diri saya. Semoga apa yang kita dengar sesama kita dapat amalkan, ambil iktibar dan sampaikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadati. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.